Kita mulakan sekarang ini surah Luqman. Surah Luqman, surah yang ke-31, ayatnya ada 34. Okey, kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim, Allah lebih mengetahui maksudnya. Tilka itu ayatul kitab, ayat-ayat kitab. Al-Hakim, yang penuh hikmah. Hudan, sebagai petunjuk. Warahmatan, dan rahmat. Lil muhsinin, bagi orang-orang yang buat baik. Surah Luqman, ya. Mulai daripada ayat 1. Kita mula surah Luqman hari ini. Okey, jumpa ya. Okey, surah Luqman. Baik, saya masuk mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Mana kita pulangkan pada Allah saja. Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Ya, ini dikatakan huruf muqatti'ah, huruf potong. Ya, huruf potong ni maknanya kita kena sebut satu-satu. Alif sebut, lam, mim, ya, kita sebut. Tilka ayatul kitabil hakim. Itu ayat-ayat kitab yang penuh hikmah. Artinya, kitab di sini ialah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mengandungi ayat-ayat yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Ya. Jadi perkataan tilka di sini menunjukkan isim isyarat, jauh. Tilka itu. Ya. Tetapi kalau seandainya isyarat itu sudah berdekatan dengan kita boleh terjemah dengan ini ayat-ayat kitab. Macam itu. Ya. Tapi kita jangan ubah tilka jadi hazihi. Ya. Hazi itu makna ini. Dalam tafsir boleh. Dalam tafsir kita boleh maknakan hazihi, iaitu ini. Tapi dalam tulisan kita tak boleh ubah tilka jadi hazihi. Hanya dalam tafsiran saja kita boleh ubah itu dengan makna ini. Sebab itu tu isyarat jauh. Jadi sekarang Quran depan kita katakan ini adalah ayat-ayat kitab yang mengandungi hikmah. Hudan, ya, sebagai petunjuk. Warahmah, dan rahmat. Ya, ayat-ayat ini akan menjadi petunjuk, menerangkan hal kebenaran dan juga hal kesesatan. Warahmatan, dan menjadi rahmat lil muhsinin, bagi orang-orang yang buat baik. Ya, jadi Al-Quran ini jadi rahmat, menyatukan seluruh dunia walaupun berbilang bangsa, tetapi dengan Al-Quran tadi kita bersatu. Kitabnya ialah satu, iaitu Al-Quran. Baik, sekarang kita sambung ayat yang keempat. Ayat yang keempat, allazina, iaitu orang-orang yang yuqimuna, mereka mendirikan as-salata, akan solat, wa yu'tuna, dan mereka mendatangkan az-zakata, akan zakat.
Wahum dan mereka bil akhirati dengan akhirat, hum mereka, yukinun mereka yakin. Allazina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mereka mendirikan akan solat. Jadi orang-orang muhsinin ini, orang-orang yang buat baik ini, digolongkan mereka ialah orang-orang yang mendirikan solat. Jadi kalau tidak mendirikan solat, tidak tergolong kepada muhsinin. Muhsinin nak jadi muhsinin juga mereka mendirikan solat. Ya. Jadi terkadang tu hairan orang-orang yang mengaku mendakwa Islam, tapi mereka tidak mendirikan solat. Ya, mereka hanya sekadar masuk waktu solat, diingat saja solat, dan sekadar berzikir saja. Itulah solatnya. Ya, namun berdiri rukuk sujud tak ada. Solat mereka hanya berzikir. Berzikir itu dah cukup dah. Ya. Biarkanlah mereka. Ya, mereka tidak mau mengubah diri mereka, dan mereka lebih hebat daripada Rasulullah. Rasulullah ada berdiri rukuk sujud. Oh, kita berzikir saja, kita lagi hebat daripada Rasulullah. Biarkan mereka. Jadi, ya, kita jangan ikut jalan mereka. Wa yu'tuna zakah, dan mereka mendatangkan akan zakat. Artinya, ya, sifat orang-orang muhsinin ini, dia tidak bakhil, dia tidak kedekut. Bahkan dia akan mengeluarkan zakat yang wajib ataupun yang sunat berupa sedekah. Wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka dengan akhirat mereka yakin. Ya, dengan akhirat mereka yakin, bukan ragu, syak, zon, tetapi benar-benar yakin. Sebab ya, keimanan, ya, percayakan kepada hari akhirat. Kalau dah tak percaya hari akhirat, macam mana kita nak percaya dosa pahala? Macam mana kita nak percaya adanya azab kubur? Macam mana kita nak percaya adanya yaumul hisab, surga, neraka? Semua tidak akan percaya. Sebab apa? Kita dengan akhirat dah tak yakin. Ya? Jadi hal-hal yang gaib, yang lain pun kita tidak percayalah. Tak percaya adanya syaitan, adanya jin, tak percaya adanya malaikat. Ya, sebab benda yang dikhabarkan oleh Rasul iaitu akhirat, kita tak percaya, tak yakin. Ya. Jadi kita kena yakin. Baik, sama lagi ulaika, orang-orang itu ala hudan, atas petunjuk. Min, daripada Rabbihim, Tuhan mereka. Wa ulaika, dan orang-orang itu hum mereka al-muflihun, orang-orang yang beroleh kejayaan. Orang-orang yang beroleh kejayaan. Semak. Ulaika ala hudam min rabbihim. Orang-orang itu atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Siapa? Mereka yang mendirikan solat, mendatangkan zakat, yakin dengan adanya hari akhirat. Ya? Orang ini yang akan mendapat hudan, mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Ya, nampaklah jalan, ya, arah ke mana yang kita akan tuju. Ya? Dan itulah petunjuk Allah Ta'ala, yang telah membimbing kita kepada jalan keselamatan. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itulah mereka orang-orang yang beroleh kejayaan. Mereka akan berjaya. Ya, baik. Ya, di dunia mereka menampak kebenaran, di akhirat Allah berikan jalan untuk masuk ke syurga.
itulah muflihun. Baik, sama lagi ayat yang ke-6, wa minan nas, dan di antara manusia. Man, ada orang yang yashri, ia membeli, lahwal hadis, cerita sia-sia. Cerita sia-sia. Ini saya terbalikkan makna ya. Kalau ikutkan lahwa tu sia-sia, hadis tu cerita. Ya. Jadi kita susunkanlah semula lahwal hadis, iaitu cerita sia-sia. Ya. Liyudillah, supaya ia sesatkan, dari sabilillah, jalan Allah, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Wa yattahiza, dan ia jadikan, akannya, dan ia jadikan akannya, huzwa, uluk-ulukkan. Ulaika, orang-orang itu, lahum, bagi mereka, azabun muhin, azab yang menghinakan. Baik, saya masuk semula. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yashri lahwal hadis, ada orang yang ia membeli, ya, cerita sia-sia. Ini maknanya, ya, sebahagian manusia, ya, dia membeli, ya, cerita yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah, supaya ia sesatkan dari jalan Allah, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Nak menerangkan bahawa di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Itu dikatakan lahwal hadis, makna perkataan yang tak guna. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Mana budak orang-orang yang tak ada ilmu, ya, maka terikutlah dengan kesesatan mereka. Ya, dia buat cerita bohong, ya, dia buat cerita dusta, ya, disampaikan kepadanya, termakanlah orang yang tak ada ilmu, ya, terikutlah dia. Wa yattahizaha khuzwah, dan ia jadikan akannya khuzwa, uluk-ulukkan. Jadi dijadikan sebagai bahan uluk-ulukkan. Ulaika lahum azabu muhin, orang-orang itu bagi mereka azab yang menghinakan. Allah telah meletakkan kedudukan mereka. Mereka ini akan mendapat azab yang hina, iaitu di akhirat. Baik, sama lagi. Wa iza, dan apabila tutla, ia dibacakan, alaihi, atasnya, ayatuna, akan ayat-ayat kami, wallah, telah berpaling ia, mustakbiro, sombong, ka'allam, seolah-olah tidak, yasma'ha, ia mendengar akannya,
Ka'anna seolah-olah fi uzunihi dalam telinga-telinganya waqra ada sumbatan. Fabashirhu maka gembirakanlah oleh engkau akannya. Maka gembirakanlah oleh engkau akannya bi'azabin alim, dengan azab yang amat pedih. Semak. Wa idza tusla alaihi ayatuna, dan apabila ia dibacakan ke atasnya akan ayat-ayat kami, bila dibacakan Quran, walla mustakbira, telah berpaling ia sombong atau berpaling dengan menyombong. Itu macam itulah berpaling, ya. Berpaling tu berpaling dengan menyombong. Kalam yasma'ha, seolah-olah tidak ia mendengar akannya. Ya, dia buat tak dengar. Ka'an tu mana seolah, ya. Ka'anna tu seolah-olah fi uzuni waqra, dalam telinga-telinganya ada sumbatan. Seolah telinga dari sumbat. Dia tak dengar. Padahal dia dengar. Dia buat sombong. Ya. Bila Nabi bacakan ayat Quran, wah, sombong dia. Berpaling dia. Buat tak dengar. Okey. Ya. Fabashirhu bi'azabin alim. Maka gembirakanlah oleh engkau akannya dengan azab yang amat pedih. Buatlah. Ya. Allah akan mengazabmu dengan azab yang amat pedih. Walaupun zaman Nabi dulu memang wujud manusia ini, ya, dan dicatatkan orangnya pun ada. Ya, tak apa, tapi tak perlulah kita sebutkan. Ya. Baik, kita sambung lagi. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, wa amilu, dan telah mengerjakan mereka, as-solihati, akan amal-amal soleh, lahum, bagi mereka, jannatun naim, kebun-kebun syurga, naim yang penuh nikmat. Kebun-kebun syurga yang penuh nikmat. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalamnya. Wa'dallahi, janji Allah, haqqan, adalah benar. Wahuwa, dan dia, Al-Aziz, maha gagah, Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Baik, simak semula. Innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman mereka percaya. Iman itu mana percaya. Percaya kepada apa yang diturunkan Allah, itu Al-Quran. Percaya apa yang disampaikan oleh Rasul pesuruhnya. Wa amilus solihati, dan telah mengerjakan mereka akan amal-amal soleh.
sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia pun lakukanlah. Itulah amal-amal soleh yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bagi mereka, lahum jannatun naim, yakni kebun-kebun syurga yang penuh nikmat. Itulah salah satu daripada nama syurga, An-Naim, Jannatun Naim, atau dikatakan surga Naim. Khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya. Kekal, tidak keluar-keluar. Kekal buat selamanya. Penghuni neraka surga ni tak pernah terlintas dalam hatinya, ya Allah, keluarkanlah kami daripada surga ini barang sebentar pun. Jadilah. Tak ada terlintas dalam hatinya nak keluar daripada surga. Tetapi ahli neraka meronta-ronta, menjerit-jerit, untuk dapat keluar daripada neraka. Tapi Allah tidak pedulikan mereka. Wa'dallahi haqqan, janji Allah adalah benar. Mana Allah mengatakan mereka akan kekal dalam surga, itu adalah benar janji Allah untuk yang beriman dan beramal soleh. Wa huwal azizul hakim, dan dia itu Allah bersifat aziz, maha gagah. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah. Lagi hakim, lagi maha bijaksana segala perbuatannya. Baik. Ada tak homework yang kita perlu buat yang dulu-dulu sebelum minggu lepas? Saya cuba cek ada tak. Apa dia? Pelajaran sorof tu. Ada tak yang suruh buat? Kerja rumah ada tak? Kerja rumah. Jangan buka mic. Datin Biba buka mic. Tak boleh nak cakap. Buka mic. Ya. Apa perkataan dia yang suruh buat? Yang pertama apa? Yahruju. Ya besutu. Ya ja'alu. 3. Ya besutu. Baik. Daripada yahruju, apa huruf yang kita nak mula-mula keluar? Yang kita keluarkan. Tak, apa perkataan yahruju tu? Yahruju tu. Horoja. Ya, jadi kita lengkapkan horoja dulu. Horoja mudhari'nya apa? Ada tak letak nota kamus muka surat apa? Tak ingat. Tak ada nota. Tak apa. Cuba apa yang dicatatkan tu. Kharaja lagi. Mudhari'. Yahruju masdar. Khurujan. Ya, khurujan. Fi'il amar. Ukhruj. Nahi. La tahruj. Isim fa'il.
Kharijun. Isim maf'ul mahrujun. Makan. Zaman. Alat. Tafdil. Ahroju. Ahro. Jangan ahru, ahro. Daripada atas ya. Mubalaghah. Kharrajun ya, kharrajun. Ya, sampai apa? Sampai situ. Mubalaghah. Okey. Dia tambah dua lagi. Yang ke-13. Ya, tadi sampai 12. 13 madi majhul. Tulis madi majhul. Mim jim ha walam. Madi majhul. Daripada madi yang pertama tadi kharaja, kalau madi majhul jadi bunyi khurija. Kharajim jadi khurija. Kharajim. Bariskan khurija. Khurija. Maknanya tambah di ya, telah dikeluarkan ia. Kaedah dia madi majhul barisnya dhammah kasrah atau baris depan baris bawah. Itu untuk tanda majhul ya. Kalau kita jumpa mesti bariskan tu ya, depan dengan bawah. Okey, yang ke-14 tulis mudhari majhul. Mudhari majhul, tengok mudhari yang ada yahruju. Yahruju. Kalau majhul bariskan depan dengan atas. Yukhraju. Ya. Yukhraju. Maknanya ia dikeluarkan. Kalau madi kaedah dia, kalau madi majhul depan bawah. Kalau mudhari majhul depan atas. Depan bawah, depan atas. Okey, ulang sekali lagi madi ya. Kharaja mudhari yahruju masdar khurujan amar nahi isim fa'il isim maf'ul makan zaman alat tafdil mubalaghah madi majhul khurija mudhari majhul. Okey, sekarang makna ialah keluar. Kalau kita susunkan keluar, kalau madi apa maknanya? Telah keluar ia. Kalau mudhari, kalau masdar, amar, nahi, ya isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman, alat, tafdil, mubalaghah, madi majhul, madi majhul, jangan yang telah ya.
Telah dikeluarkan. Mudhari' majhul, ia dikeluarkan. Ya. Baik, dalam 14 ini kita jadikan 6 rangkap. Macam mana jadikan 6 rangkap? Tengok ya, tandakan. Madi mudhari' masdar satu rangkap. Ya. Amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Tabdil mubalaghah. Madi majhul, mudhari' majhul. Cuba sebut sekali lagi. Rangkap 1, 2, 3, 4. Tak payah sebut isim. Sebut ringkas. Makan zaman alat. 5, 6. Madi majhul, mudhari' majhul. Jadi ada 6 rangkap. Ya. Itulah ya. Dia punya pecahan. Okey, lulus satu, kita yang kedua tadi. Yang kedua iaitu yaj'alu. Ya. Yaj'alu. Apa kalimah asal dia? Ja'ala. Okey. Cuba pecahkan ja'ala. Ya. 1, ja'ala madi mudhari'. Yaj'alu masdar ja'lan. Amar ij'al. Jadi madi mudhari' masdar ni jangan salah ya, sebab madi mudhari' masdar ni kita sudah tiru dalam kamus. Dia dah bagi madi mudhari' masdar dah ada. Yang lain tu yang kita kena buat. Jadi sekarang yang kita perlu buat ialah amar nahi. Kalau amar dengan nahi? Nahi la taj'al. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman alat, tabdil mubalaghah. Ini yang baru, madi majhul, ju'ila. Ambil madi yang nombor 1 tu, madi tu, jadikan majhul. Jadi ju'ila. Mudhari' majhul, yuj'alu. Ya, kan dah jadi. Okey. Dalam segi makna pula, menjadikan. Kalau madi mudhari' ia menjadikan. Masdar amar nahi, isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman masa menjadikan. Alat tak, alat menjadikan boleh. Tabdil lebih menjadikan. Mubalaghah madi majhul, mudhari' majhul.
Ya, dijadikan. Okey. Nombor 3 tadi. Nombor 3 apa tadi? Ya bersutu. Apa perkataan madinya? Basato mudhari ya bersutu. Amar masdar basaton. Ya ikut kamus ya. Lain kali kalau ambil kamu letak nota sekali ya. Lain kali letak nota sekali. Yang diambil daripada kamus. Contohnya muka surat 32. Basato muka surat 32. MS 32. Contohlah ya. Okey. Nah, tak. Tak. Contohnya misal kata kita jumpa Basato tu, ya. Contohnya letak nota je lah. MS 32 contohnya. Macam tu. Jadi artinya kalau kita nak rujuk balik, kita tengok dalam kamus tu 32 macam mana di situ dah ada madi, mudhari, masdar kan. Jadi kita letak nota tu je lah. Okey, sekarang PL Amar. Ah, Ubesud. Kalau sud bunyi ubesud. Bunyi depan. Kalau nahi isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman, alat, tabdil, mubalaghah, madi majhul, oh betul betul betul. Ya. Mudhari majhul, ya yub satu ya. Okey. Untuk latihan akan datang, ya, latihan akan datang kita ambil ayat yang akhir ya. Ayat akhir dulu, ayat Quran. Perkataan khalidina. Gariskan. Khalidina. Okey. Jumpa tak? Ayat 9. Ayat 9. Surah tadi. Ya, surah tadi. Bukan kamus. Ayat Quran tadi. Ayat 9 gariskan khalidina. Jumpa? Awal perkataan khalidina. Ayat 9. Okey, okey, jumpa. Okey, khalidina gariskan. Ayat 8 ya, amilu ayat 8 amilu. Kemudian ayat 8 juga ya, solihat. As-solihat. Jadi sekarang ni saya nak tanya pula, ya, amilu tu dia punya 3 hurufnya apa? Tak dia punya ni huruf saja, jangan baris. Baris tak betul lah. Tak, bukan nak baris. Nak huruf. Ain mim lam. Jadi jangan kata amala, nanti tak betul. Ya. Jadi tengok sebut baris huruf saja. Ain mim lam. Jadi cari dekat Quran tu amila. Ya, ain mim lam. Kemudian solihati. Apa perkataan 3 hurufnya? Sod lam ha. Cari sod lam ha ya dalam kamus. Baik, khalidina. Apa nak cari? Khalidina, perkataan dia. Kha lam dal. Kha lam dal. Cari kha lam dal. Okey, kita terjemahkan khalidin ni makna tadi kekal, kepada amilu makna mengerjakan.
Solihat kita maknakan yang baik, ya, yang soleh, yang baik, ya, pun boleh, ya. Jadi untuk kerja rumah itulah 3 tu, ya. Cari 3, pecahkan jadi berapa? 14. Tapi 3 dah ada dalam kamus. Boleh tiru. Yang lain tu sendiri bikin, ya. Ah, InsyaAllah boleh. Kalau yang tak faham tu, macam Siti kalau tak faham ya, Puan Sri, kalau tak faham calling yang lain dah. Calling kawan. Dia faham lebih ya. Okey, sampai situ. Hmm. Lah sangat jadi isim tafdil lah. A'lamu lebih mengetahui. Nah,